sudah diberi. Allah minta nak tengok kita ibadat saja, nak melakukan sedikit ikhtiar. Sedikit itu pun daripada Allah juga. Maka kalau kita hati malah lagi saudara, kalau Sami Belu tak apalah dia tidak ada hidayah. Sebab tu dia keluar tajuk yang dah diberi ni, yang dah diberi iman Islam ni, yang beranak sebagai orang Islam. Hal ni yang kita sedang bahas. Ataupun yang tidak diberi, yang tidak ada hidayah Allah, yang tak diberi cahaya tadi, tidak masuk dalam perbahasan. Hak masuk ni mereka yang diberi nur tadi. Nur itu bermakna sudah ada dalam diri kita benda tadi. Komponen-komponen hidayah, iman, takwa, taufik, semua sudah ada dalam diri kita sejak lahir lagi. Maka benda ni kita buang begitu saja. Maka namanya asi, penderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila telah kau fikirkan, kalau mudah nampak benda ni kata dia, maka kau ketahui bahawasanya oleh sebab itu kata dia, kalau mu faham aku cakap tadi, innama hujibal haqu anka syiddatu qurbu minka. Kenapa kamu tak nampak tu? Kata dia, sebab hampirnya terlalu rapat. Sebab datuk dari kita tak nampak dah lah. Sebab itulah kita, orang tua-tua kata, kuman seberang laut nampak, gajah depan mata tak nampak. Sebab apa dia depan mata nampak apa dekat tajuk. Ni pun sama lah, sudah ada dalam diri. Itu duk kejar sebab tak nampak, tak perasan. Jadi sebab itu pengajian kita dari segi tasawufnya, dari segi tauhidnya kita package. Okey, katakanlah kita nak bawa kepada tauhid. Katakanlah nak bawa kepada tauhid. Nabi, manusia yang sempurna. Nabi, manusia kekasih Allah. Nabi, tidak ada cacat celah. Nabi, bijak dan sebagainya. Maka layak dia risau kepada orang lain. Sebab dia sempurna ilmunya, sempurna akhlaknya, sempurna martabatnya, sempurna kasih sayangnya kepada Allah. Maka layak bagi dia risau pada orang lain. Ini kita paling bengong di dunia, paling miskin di dunia, paling bodoh, dia risau takut orang lain tak curi. Dia tak curi tu. Marilah kita sama-sama risau macam Nabi risau umatnya. Nak risau apa? Nabi risau ke umat dia sempurna. Kita risau pada umat kita, tak pandai baca Quran, tak pandai sembahyang. Itulah siratnya. Betul kan Nabi risau pada umat, tapi siapa Nabi? Nabi manusia yang sempurna. Jadi bila dia sempurna, of course dia risau kepada orang yang tidak sempurna. Macam orang kaya, risaulah, sian kat dia miskinnya. Patut dia risau pun dia ada 3 juta. Risau kepada orang miskin yang tak ada rumah. Ni dia dah pokok keladi. Risau, kesian kat dia miskin dia. Awak saya miskin juga. Risau apa awak sendiri miskin tu? Ni dok dia jahil, risau orang takut jahil. Dia jahil tu. Risau orang tak masuk Islam, dia tak lepas fardu ain. Maka sebab tu sebab antara hukum-hukum Allah kita faham. Ada bernama wajib ain, ada bernama wajib kifayah. Jadi benda-benda ni basic sebenarnya, cuma kita ulang. Ada bernama fardu ain, betul tak? Ada fardu ain. Ada bernama fardu kifayah. Ada bernama sunat muakkad. Ada bernama sunat biasa. Jadi benda-benda dan ada bernama harus. Jadi benda-benda ni kena ngikut kaedah dia. Jadi fardu ain bermakna kewajipan individu yang kita sedang buat sekarang. Adapun dakwah fardu kifayah. Jadi kalau kita tinggal hak ni, buat hak ni, bermakna kita buat kerja bila daripada belakang dulu. Sebab itulah dalam sistem pengaji kita nak jelas hak ni fardu ain, hak ni fardu kifayah. Jadi seorang alim dia risau murid dia pasal apa? Dia alim. Sebab tu dia risau murid dia. Dia takut salah amalannya, salah perbuatannya dan sebagainya. Tapi kita jahil risau pada orang. Lagu mana cerita? Maka itulah namanya orang ini kita panggil dia tidak mengenal diri. Di dalam Al-Quran disebut begini. Atamuruna an-nasa bil birri, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ni dia. Dia bimbang, suruh orang dengan berbuat baik dan dia lupa dia bengong lama dah. Ni mana dia duduk kayak gitu. Sibuk dengan suruh orang buat baik,
Dia lupa, dia jahat lama dah. Contoh nak sebab semua, buat contoh semua lah. Dia risau kicap orang habis. Kicap dia habis lama dah. Orang kesian dia kicap habis rumah dia. Rumah awak, rumah saya pun lama dah habis. Ni gila nama dia. Dia risau orang tak dapat hidayah. Dia tak kerti apa. Inilah dia satu pembawakan dakwah yang paling malang di dunia. Mengajak orang berbuat kebaikan, melupakan diri dia sendiri. Sebab tu ayat Quran pun sama. Anfusakum dulu dia mari, betul tak? Lepas tu wa ahlikum nara. Kaedah ni bermakna fardu ain dulu. Lepas tu baru fardu kifayah. Lepas tu baru fardu kifayah. Jadi kalau kita bahas fardu kifayah dulu juga, lah. Setelah masuk ke semua ada kaedah dia. Nombor satu. Nombor dua. Pasal kita kau laut, betul tak? Nombor satu dia buka gas. Nombor dua dia minyak masak. Lepas tu nombor tiga dia biar minyak masuk dulu, panas dulu, berasa dulu. Lepas tu baru ikan. Cuba tukar kaedah. Nombor satu bubur ikan dulu. Lepas tu nombor dua berminyak apa nak agak. Tak boleh makan sudah. Dia bau minyak benar. Minyak benar tak benar? Dia bau minyak masuk. Tak boleh makan. Jadi kalau kita tak pandai kaedah ni, tak macam tadi lah. Mula-mula bubur ikan dulu. Lepas tu baru bubur minyak. Itu bersama. Dia pergi buat kepada upaya meninggalkan patuhan. Sebab tu saudara, orang pergi haji, upah haji, tidak boleh ambil upah haji sebelum dia sendiri buat haji. Tak sah. Kalau dia ambil upah haji, dia tidak buat haji lagi. Haji itu jadi buat dia, orang upah saja kan. Saudara, ni upah haji, saya boleh marah 500, kita bayar kat dia, dia pergi buat haji. Dia tak buat haji lagi. Ni haji buat siapa ni? Hak pak saudara saya. Awak dah haji belum? Belum. Hak pak saudara dia tidak gugur. Begitu juga nazar. Ada satu masjid tanya saya, Ustaz, laki saya bernazar, sekiranya boleh bono dia nak pergi haji, adakah wajib tunai nazar ni? Saudara, kalau dia tak pergi lagi hujjatul Islam, dia tidak lepas haji lagi. Dia pergi haji itu jadi haji wajib, bukan jadi haji nazar. Dia balik Malaysia tahun depan kena pergi pula. Pasal apa? Pasal fardu ain tidak lepas. Tidak boleh pergi ke nazar dulu. Begitu juga upah haji. Kalau kita ambil upah haji, kita tak buat haji lagi, maka haji kita tu tidak sah. Kita upah tu maknanya haji dia sendiri. Haji dia sah sebab dia buat haji. Pasal apa tak jadi kan? Pasal dia belum haji. Begitu juga dengan umrah. Umrah haji, kita pergi buat umrah orang dulu, kita tak umrah. Maka umrah orang lepas, umrah tidak lepas. Begitu juga dakwah. Fardu ain kita tidak lepas. Kita pergi buat fardu kifayah. Tapi kifayah kita tidak mendapat apa-apa. Malah bertukar menjadi dosa. Sebab fardu ain tidak lepas. Sebab tu kaedah kita mudah, mengaji saja. Mana kita buat kerja kita. Kerja Nabi dah ke mana Ustaz? Saudara, kerja Nabi dengan perintah Nabi tidak sama. Nabi suruh kita ikut perintah dia, bukan suruh buat kerja dia. Kerja dia berat, saudara. Yang pertama naik ke langit. Tak naik lama kita agak-agak 27 rajak naik ke langit, saudara. Lepas tu dia tahu duduk di Gua Hira. Berapa ramai dia kata duduk Gua Hira agak-agak? Ada pun nak kita duduk di Gua Hira? Tak ada. 2 gagal buat kerja Nabi. Yang ketiga dia pun nak kena tolak dengan Aisyah. Berapa kali kita bini kata tolak kita? Kalau belum malah ni terang lah. Rokok sujud lama-lama. Ya, abang sujud dalam setengah jam, yang terjang ya. Bini tanya pasal apa bang? Nak ikut kerja Nabi. Sebab Nabi pernah ditolak oleh Aisyah. Abang belum lagi yang tolak. Satu abang belum rasa lagi. Tolonglah tolak ya yang. Kalau ayah tak tolak, bermakna gagal lah abang mengamalkan sunnah Nabi. Saya satu tempat, dia kata apa? Kenapa awak jalan? Dok rasa kerja Nabi. Kalau nak rasa kerja Nabi, boleh kapok sekarang. Buat apa kapok Ustaz? Patok gigi. Sebab Nabi pernah patok gigi. Dalam peperangan, awak dah patok belum? Belum kapok dulu. Pakai kapok, awak duduk di masjid pakai kapok. Ni kapok ni. Kalau tanya buat apa tu saudara? Nak rasa kerja Nabi. Nabi suruh buat perintah dia, bukan suruh buat kerja ni. Kerja dia, sebab kerja dia sebagai Rasul, kerja kita sebagai hamba.